Assalamualaikum. Continue with part 2 of chapter 2, chemical nomenclature. Chemical nomenclature means how you naming the compound. Okay, so the first one kita tengok on naming ions. So untuk naming ion, kalau you ada metal ion, you just take the name of the metal. For example, here you have sodium, and then you just add ion in the end. Okay, so ni example of magnesium ion Mg2+. Okay, the number of charge here depends on the number of electron that being left ataupun being lost to during the reaction. So, and if you have a monoatomic anion means a negatively charged ion. So, if you have a non-metal, slightly different daripada dia punya element name. Okay. Ini untuk positive ion, cation. Cation tak ada masalah. You just ambil nama dia, sama macam nama ni, and then you put ion. But for monoatomic anion, negative charge ion, this is for usually for non-metal. You must add IDE to the element name. For example, here we have chlorine to chlorine negative. Cl negative. So instead of putting a chlorine ion, we don't call it as a chlorine ion, but we call it as a chloride ion lah. So chloride IDE ni. Okay, kita change lah. Carbon jadi carbide. Fluorine jadi fluoride. Apa lagi? Nitrogen jadi nitride. Okay. Ini all the name of monoatomic ion. Anion lah yang negatively charged. Okay, bromide, iodide, selenite, sulfide, oxide, and so on. Right. Next is polyatomic name. Polyatomic ions means it contain more than 2 ion in one compound. For example, here you have ammonium. Ammonium is example of positive polyatomic ion. Okay, so ammonium untuk polyatomic ion ni, for my preferences, saya lebih kepada you get familiar with this type of polyatomic ion yang famous macam ni, NH4 plus ammonium. Okay, sulfate untuk 2 negatif for this SO3. Tapi bila tambah satu oksigen lagi dia jadi sulfate. Okay, sama juga dengan ni. NO2 negatif, charge sama negatif, dia lost one gain one electron. Okay, ini nitrate. Okay, tapi bila dia jadi O3 nitrate ATE, slightly different. Personally bagi saya untuk polyatomic ni memang you kena get familiar. Dia tak ada macam trick how to naming this polyatomic ion. Dia lebih kepada you familiar dengan bentuk this type of symbol, and then you tahu nama dia. Okay, macam yang famous lah, chromate, carbonate, bicarbonate, apa lagi, phosphate, hydroxide, OH ni famous ni, sulfate, ini awak dah ni, nitrate, dah glamour daripada sekolah lagi. Cuma tambah few names lah dalam list ni untuk atomic ion. Okay. And next is naming the ionic compound. Ionic compound means when you have a metal and non-metal. This is held by ionic bonding punya ikatan, metal dengan non-metal. Contoh ni ada barium. Barium is metal, and then you ada chlorine ni kan, Cl ni. Okay, instead of you bagi nama barium chlorine, okay, kita akan ubah nama dia menjadi barium, which is the metal name, and then belakang ni you tambah IDE. This is Cl. Cl chlorine jadi chloride. So barium chloride. Okay, untuk ionic compound, kita tak kisah dengan bilangan dekat atom ni. Kita tak tengok bilangan. Okay, ini ionic compound. Contoh yang ni pula potassium, K. And then O, oxide. So potassium oxide. O, oksigen kan, oxide. Okay. Ni magnesium. And then chlorine jadi chloride. Magnesium chloride. Yang ni, ni salah ni.
Kan? Saja nak tengok. So, potassium nitrate. Betul ke? Potassium apa? K, nitrate, NO3. Okay. Double check. Betul ke positif atau negatif. So, kita tengok pada periodic table. Sebab kita tak hafal kan. So, potassium charge dia 41. Okay. So, saya cuba cepat sikit. Nitrate kat sini. NO3. Okay. So, K positif 1, nitrate negatif. So, kita akan buat criss-cross. So, bila kita dapat criss-cross, charge dia akan cancel out each other. So, dia akan membentuk KNO3. Tak ada yang dekat bawah-bawah ni. So, potassium nitrate, simbol dia adalah KNO3. Ini nak tengok you alert ke tak dengan nama compound ni. Yeah? Right. Next is naming ionic compound, metal, polyatomic anion. Okay, bila you ada metal dan juga polyatomic metal, and then you ada polyatomic. So again, saya cakap tadi, polyatomic ion, cara nak hafal nama dia memang kena hafal lah, kena familiar dengan dia. Okay, contoh SO4, 2 negative charge dia. So ini memang nama dia sulfate. And then for the metal, kita just take the name daripada periodic table, barium. So barium sulfate. Barium sulfate, Ba 2 plus dengan SO4 2 negative. So kita buat criss-cross. So criss-cross ni apa? Untuk balance charge ni. Okay. Sini kalau buat 2, SO4 pun 2 kan. So bila 2 sama, kita tak tulis. So dia jadi BaSO4 sahaja. Tapi kalau you tengok calcium nitrate, Ca 2 plus, and then you ada NO3 negatif. So, bila kita buat criss-cross, dia akan jadi Ca, sebab negatif ni 1, and then NO3 ni 1 molekul, dan ada 2 charge, so 2. So, Ca kurungan NO3 kurungan 2. So, ini merujuk pada charge kat sini. Ini 1. Biasanya 1 kita tak tulis lah. So, calcium nitrate. Ini nama dia, calcium nitrate. Okay, these are ada example lain lah. Okay. Kalau perasan kat sini, ini ada huruf Roman kat sini. Okay, for this type of metal, kita kata metal yang terlibat dalam ada huruf Roman ni adalah biasanya dalam transition metal. Sebab transition metal ni, sebab dia ada boleh jadi Fe3 plus juga. Dia bukan setakat Fe2 plus je. Dia boleh ada 2 atau lebih, 2 atau lebih charge. So, dalam kes ni, you ada Fe2 plus dengan NO3. So, bila Fe2 plus dengan NO3, Fe2 plus tambah dengan NO3, ini iron, ini nitrate. So, Fe kurungan NO3 2. Ini adalah dia punya molekul dia, formula. Tapi untuk nama, kita akan buat iron and then charge dia kat sini. So, bila 2, so 2 Roman nitrate. Okay. Kalau Fe3 plus bertemu dengan NO3 negatif, so dia akan jadi Fe, comot-comot kat sini, 3 kuasa 3 kat sini, 3 kat sini kan. So, nama dia iron 3, merujuk kepada charge ni, pada iron tadi, nitrate. Okay. So, itu untuk transition metal saja. Macam mana nak tahu transition metal tak? Okay, awak boleh refer balik pada periodic table ni. Yang ada lebih daripada satu jenis charge ni. Ini, contoh ini, dia boleh jadi copper 1 nitrate. Contoh, copper 1 nitrate. So, Cu plus dengan NO3 negatif. So, Cu NO3. Atau dia jadi, kalau dia ni 2 plus NO3 negatif. So, Cu kurungan NO3 2. So, nama copper kurungan 2 nitrate. Tak kisahlah lepas ni nitrate ke apa, depend pada charge. Awak kena tengok. Alright. So, itu untuk metal and polyatomic anion. Okay, so now kita buat. Cuba buat soalan. So, you ada sodium. Okay, metal dengan non-metal.
So metal dan metal kita tak pedulikan nombor ni, kita sodium, nitrogen jadi nitrate. Yang ni pula saya dah hafal ni apa ni? Ini nitrate. Te. Ini bromin jadi bromide. Ini oksigen jadi oxide. Okay, good. This one, okay, magnesium, sulfur jadi sulfide. Sulfide. And then this one, ini kena hafal. SO4 apa? Sulfate dekat belakang. Depan, ini Ca, kalsium lah. Yang ni pula, panjang ni. Hafal tak ni? Kalau tak hafal, boleh refer pada table yang ni. Ada HCO3, so bicarbonate. Negatif. So, ini plus, ini pun negatif, so dia balance. So, sodium bicarbonate. Ni yang buat kuih tu, sodium bicarbonate. Okay. Next is naming transition method. Okay, Alhamdulillah saya dah cover juga tadi sedikit tadi. So awak boleh tengok semula bila dia ni. Maksud dia kat sini kalau kita buat criss-cross terbalik. So ini Fe3 plus tambah dengan klorin. Yang ni kalau kita buat criss-cross terbalik 2 plus dengan Cl negatif. Yang ni kalau awak buat criss-cross terbalik Cr3 plus tambah dengan sulfate 2 negatif. Okay, tengok ni. 3 ni refer pada charge dia. Bukan bilangan kat sini tapi charge dia ya. Alright. So ini transition method in ionic compound. Okay. So you boleh pause video ni, cuba jawab soalan ni. Okay, ini apa nama dia? Okay. Yang ni SN. SN kalau tak tahu, kedudukan dia adalah transition metal. Kalau tak tahu charge, okay, buat criss-cross terbalik. Ni ada 4 Cl klorin. So 4. So okay, last cobalt. Cobalt pun sama. Dia adalah kumpulan transition metal. Alright, next. Bromine negatif sebab kumpulan 7. Kalau tak ingat ni boleh tengok refer nota tadi ya. Okay, ni 2 plus. So, ion 2. Copper 2 negatif kat sini. Sebab oxide saya tahu 2 negatif. So, sini jadi 1. So, 1. Yang ni tin. Okay, positif 4. Bila kita criss-cross dia. Chloride. Okay, 2 ini boleh buat sendiri. Okay, boleh tanya pada saya. Kalau tak dapat, iaitu saya teruslah bagi jawapan kat sini. Iron 3, oxide. Yang ni copper sulfide. Betul salah? Salah. Kena ada 2. Copper 2, sulfide. Alright. The next is naming molecular compound. So, ini adalah untuk non-metal dan juga metalloid. Ataupun molecular compound ni biasanya kita cakap untuk yang covalent punya bonding lah. Dua-dua non-metal lah. Non-metal dengan non-metal. So, untuk penamaan ini, awak kena hafal this prefix. Ya? Mono, di, tri, tetra, penta, hexa. Ini dah belajar masa matematik juga ni. Cuma nak familiarkan lagi. So, if the compound have more compound can be formed from the same element, use prefix to indicate the number. Okay. Saya ada cakap tadi, kita kena tengok nombor. Tapi dalam ionic compound, kita tak perlu tengok bilangan tu. So, here kalau awak tengok, ada yang juga tak perlu tengok dalam metal dengan non-metal dengan metal. Tapi dia ada common name. For example, H2O. Kita tak sebut dia dihydrogen oxide. Kita sebut dia water. H2O, water. Yang ni NH3. Kita tak sebut nitrogen trihydride. Tapi kita bagi nama dia ammonia. This one, kita sebut carbon tetrahydride. Tak. Kita sebut dia methane. Okay, kita akan sambung next video on naming.